Mstar kena highlightkan bahawa tak boleh satu benda maksiat tiba-tiba di hujung kita kata nak dapat redha Allah. Peringatan berkenaan merujuk kepada kenyataan usahawan sensasi Datuk Seri Vida yang mengajak orang ramai mengumpul saham akhirat dengan menonton muzik video terbaharunya berjudul Ku Ikhlaskan di YouTube. Ujar pendakwa bebas Pius Said, tindakan Vida mengaitkan isu agama dengan hal-hal yang dianggap maksiat adalah keterlaluan. Malah disifatkan sebagai perbuatan menunggang agama. Ikuti penjelasan Pius Said tentang isu yang mengundang pertikaian ramai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita respon pada isu yang dikatakan buat video klip itu semata-mata untuk bantu tahfiz dia dan juga untuk yang memerlukan. Baik, niat itu betul. Yang disebut oleh pepatah Arab, al-ghayah la tubarriru wasilah, tapi matlamat tidak menghalalkan cara. Kita nak buat satu benda baik tapi kita menggunakan jalan yang tidak baik untuk mencapai kebaikan tersebut, maka itu tidak dibenarkan oleh syarak. Jadi seperti mana kita maklumi, seluruh Malaysia tahu bahawa Datuk Seri Vida ni seorang yang berharta, yang sangat ada kekayaan yang luar biasa, menaja banyak rancangan-rancangan besar dalam stesen televisyen dan sebagainya. Dia mempunyai kekuatan keuangan. Tapi bila mana hujah yang digunakan, dia buat video klip tersebut untuk menjana pendapatan ataupun menjana sumber keuangan bagi tahfiz beliau itu, ini satu benda yang perlu kita tanya sikitlah. Betul ke tak betul isu itu? Adakah benar ataupun tidak? Sebab setakat ni kalau duduk di Ipoh, saya sendiri duduk di Ipoh tentang Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita tahu di mana pusat tahfiz dia. Kita tahu tempat yang dibina tempat tersebut. Cuma kita nak nyatakan, tidaklah kita nak argue tempatnya dan sebagainya. Cuma kita nyatakan bahawa tidaklah berkeperluan sangat hujah tersebut untuk nyatakan bahawa buat video klip tersebut semata-mata untuk salurkan dana kepada tahfiz yang beliau telah asaskan itu. Adakah sesuai ataupun menggunakan macam orang kata pancing dengan kaitkan keagamaan dengan muzik MV lagu tersebut? Yang pertama, bila kita sebut, kalaulah saya sempat saya tengok sekejap video klip, itulah sebabnya mereka membuat satu perkara yang minta kita tengok. Sama ada tengok itu untuk kepuasan kita ataupun tengok untuk mengecam dia dan sebagainya, tapi kita terpaksa tengok. Ada orang potong klip-klip video dan dimasuk dalam TikTok dan sebagainya. Di penghujungnya kita lihat adalah sedikit syariat dekat situ, iaitu apa dia pakai telekung dan sebagainya. Setakat tu saja. Tapi hampir kita boleh kata 90%, 95% klip video tersebut, termasuklah yang dia bersama dengan pembantu dia mandi dan sebagainya, itu semua tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala perkara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Satu, pembaziran berlaku, satu lagi syarak pergaulan lelaki dan perempuan, walaupun ada ramai kameraman, ramai kru-kru dekat situ, tapi asasnya kita sedar. Dalam teguran saya sebelum ni saya nyatakan bahawa hadis Rasulullah, Nabi kata al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu terang, haram itu terang. Wa bainahuma, dan tengah-tengahnya umur mushtabihat, ada perkara yang samar. Dan Nabi kata wa ma waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh pada perkara kesamaran, dia akan jatuh pada perkara yang haram. Jadi mana mungkin kita boleh kata kita nak buat satu benda baik untuk agama, untuk tahfiz dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama kita menunggang dosa untuk melakukan perkara agama. Itu tidak dibenarkan. Seperti mana pepatah ataupun yang saya sebut tadi, kaedah Arab mengatakan al-ghayah la tubarriru wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara, sehingga kita boleh melakukan apa saja tapi di hujungnya untuk kita dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita bantu agama. Itu tidak tepat, ataupun kita kata boleh dah istilahkan sebagai satu tunggangan juga. Adakah Ustaz bersetuju dengan isu yang berlaku ni dengan mengaitkan agama dengan muzik video adalah satu perbuatan yang boleh dikategorikan sebagai menunggang agama, Ustaz? Saya nak nyatakan bahawa hadirin mata Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau video itu tidak ada mencari syariat Allah Subhanahu Wa Taala, kita sokong. Tapi bila ada part-part ataupun keadaan video tersebut yang mana syarak menganggap dia sesuatu yang mengaibkan, sesuatu yang mengatakan menyalahi daripada syaraknya itu sendiri, maka bagi pandangan saya ianya tidak tepat sama sekali. Tak tepat, tidak ada sokongan pada video ini. Bahkan kalau kita lihat netizen pun mengecam, bahkan banyak parodi dibuat. Semuanya itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya telah menjatuhkan aib muka kita sendiri, dan Islam tidak nak kita buat macam tu. Kalau boleh aib kita ni kita simpan, jangan kita dedah pada orang lain. Macam Datuk Vida baru ni dia mengeluarkan statement di mana MV video tersebut menghabiskan kos sebanyak RM400,000. So mungkin apa yang Ustaz boleh katakan di mana netizen di luar sana mempersoalkan ataupun orang kata mempertikaikan kenapa jumlah RM400,000 itu tak digunakan salur terus kepada pusat tahfiz. Yang pertamanya RM400,000 satu jumlah yang sangat besar. Dihabiskan untuk buat muzik video yang mana sia-sia saja. Seperti mana kita sebut, Allah kata wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan buat pembaziran, sebab syaitan ni
orang membazir ni kawan kepada syaitan. Bayangkan kalau Datuk Seri Vida, kalau saya sebagai Datuk Seri Vida contohnya, saya akan gunakan duit tersebut, kita akan buat sesuatu untuk tahfiz. Tak perlu kita guna duit tersebut untuk kita buat satu benda itu lara, tapi tujuannya pada akhirnya kita harap labaan daripada duit yang kita laburkan itu kita akan dapat bantu kepada masyarakat ataupun dapat bantu pusat tahfiz. Tak kena sangat. Tak boleh jadi sifat Robin Hood dan sebagainya untuk melakukan kebaikan kepada Allah, dalam masa sama kita melakukan kemaksiatan kepada Allah. Tak boleh, tuan-tuan sekalian. M-Star kena highlightkan bahawa tak boleh satu benda maksiat tiba-tiba di hujung kita kata nak dapat redha Allah. Tak ada satu benda maksiat yang akan mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada. Nah, kecuali last sekali itu kita akan dapat suatu dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah mempermain-mainkan agama. Agama jangan dipermain-mainkan. Jangan semudah itu kita menyatakan kita buat macam ni sebab Allah, buat maksiat macam ni sebab Allah. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala kita memperlekehkan agama. Yang inilah yang Islam larang amat sangat. Itu sebab ilmu sangat penting. Ilmu tu saya nasihatkan kepada orang di sekeliling Datuk Seri, nasihatkan dia apa yang dia nak lagi dalam hidup dia. Kalau nak sesuatu dia boleh dapat. Tapi janganlah buat satu perkara yang mencari syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kita akan malu, masyarakat akan malu, orang akan kecam kita sebagai umat Islam yang tidak ada tak ada maruah dan sebagainya. Wallah. Satu penjelasan yang cukup ringkas, tapi Ustaz, kalau mungkin Ustaz boleh simpulkanlah secara keseluruhannya, mungkin apa yang Ustaz boleh highlightkan, ataupun ialah kalau Ustaz ingin tambah sesuatu, silakan Ustaz. Baik, yang pertama, sidang penonton mata Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kehidupan kita ini diwarnai, kalau orang Islam, diwarnai dengan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila mana kita ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah, dia akan datang satu sifat, iaitu sifat kehambaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku cipta jin dan manusia kecuali untuk sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sembah aku, kata Allah. Jadi buatlah satu perkara tu biar dalam luar lingkup yang dibenarkan syarak. Saya sangat seru kepada influencer, orang-orang yang popular, yang punya pengaruh, pengikut yang ramai ini, buat satu perkara itu, tolonglah kita fikir masa depan Islam itu sendiri. Masa depan agama, bukan masa depan kita saja. Masa depan agama, adakah baik untuk agama? Adakah bagus untuk anak-anak muda melihat? Ataupun ia tidak baik untuk masyarakat? Akhirnya bila kita buat satu perkara baik, dan saya ingatkan dengan satu hadis Nabi SAW. Hadis ini sangat perlu kita pegang. Nabi kata, man sanna sunnatan hasanah, siapa yang buat satu sunnah yang baik, jalan yang baik, dia akan dapat pahala. Dan dia akan dapat pahala daripada orang yang follow kebaikan yang dia buat. Dan tapi Nabi kata, wa man sanna sunnatan sayyi'ah, siapa yang buat satu sunnah yang jahat, dia akan dapat dosa. Dan dia akan dapat dosa daripada orang yang tiru perbuatan dia. Jadi kita nak yang mana? Multi-level marketing yang mana kita nak? Nak dapat labaan pahala atau nak dapat labaan dosa dan sebagainya. Ini penting sangat untuk M-Star dan seluruh sahabat-sahabat untuk dedahkan agar kita dapat manfaat bersama, insya-Allah. Wallahu a'lamu bissawab.